pertama sekali lah program latihan di bawah sistem insurans pekerjaan ni adalah kita bermula daripada ATA 800. Jadi ATA 800 ni kita mula pada tahun 2018 lah. ATA 800 ni 2017 kita dah endorse di Dewan Rakyat. So 2018 kita implement lah sistem insurans pekerjaan ni. Apa dia sistem insurans pekerjaan ni? Jadi sistem insurans pekerjaan ni adalah satu faedah baru kepada orang-orang berinsurans yang kehilangan pekerjaan, dan mereka ni kita akan bagi faedah lah pemberhentian kerja, sebab dia ada caruman kan, caruman yang baru dekat dalam tu, maksudnya ada potongan sebanyak 0.2% daripada emolumen ataupun income bulanan. So daripada situ kita bagi dia papasan pemberhentian kerja lah. Kalau sekiranya kehilangan pekerjaan, kita tengok cukup caruman selama 12 bulan, mereka akan dapat faedah lah. So di bawah faedah sistem insurans pekerjaan ni kita ada program penempatan pekerjaan dan kaunseling kerjaya. Jadi orang yang kehilangan pekerjaan ni kita ada program penempatan pekerjaan. Kita bantu kepada orang-orang yang berkenaan ni, kita panggil orang berinsurans lah untuk kembali kerja. Dan dalam masa sama kita memberikan allowance mencari pekerjaan. Jadi allowance mencari pekerjaan ni kita capping pada gaji RM4,000. Jadi kalau kata gaji orang tu RM16,000, kita akan bayar 80% pada gaji RM4,000, bukanlah RM16,000. Sebab kita pun kalau kata gaji RM16,000, kita akan ambil caruman sebanyak 0.2% daripada gaji RM4,000. Okey. Dalam masa sama juga, kita punya faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ni, kita ada allowance bekerja semula awal. Sekiranya orang tu dah kembali kerja, maka dia tak layaklah dapat allowance mencari pekerjaan. Jadi kita akan bagi allowance bekerja semula awal. Bekerja semula awal ni, so kita, daripada 25% lah daripada jumlah yang dia tak ambil tu. Jadi kita, dalam pada masa sama juga, kita bagi allowance latihan. Bila kita bagi allowance latihan ni, dia berkait sekali dengan yuran latihan lah. So pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan ni, orang insurans yang kehilangan pekerjaan ni, kita akan hantar dia training lah. Okay? Bila kita hantar training, maka dia akan memilih semua penyedia latihan yang berdaftar di bawah PKSO. Jadi pelbagai kursus yang ada, tapi kita fokuskan kepada hands-on punya kursus lah, kepada penyedia-penyedia latihan yang menawarkan kursus di bawah sistem insurans pekerjaan ni. So setiap orang yang datang ni, kita akan bagi allowance dekat dia. Ini kita cerita ATA 800 dulu, kita tak masuk lagi penjana. Okey. Lepas tu kita ada allowance pendapatan berkurangan sekiranya seseorang tu dia mempunyai dua pekerjaan dalam satu masa, dan salah satunya telah kehilangan pekerjaan lah, maksudnya kena retrenchment. Allowance pendapatan berkurangan ni dia akan bayar lansam untuk, kalau kata dia layak 6 bulan tu kita bayar lansam kepada dia. Kita tak bayar by bulan-bulan. Itu di bawah faedah-faedah sistem insurans pekerjaan lah. So kita pergi berikutnya. Konsep dia macam ni. Okey. Apabila orang kehilangan pekerjaan tu, dia akan mohon faedah melalui sistem kita lah. Sistem dipanggil EIS portal lah. So dia akan menerima job search allowance. Kalau tuan-tuan perempuan perasan dekat dalam tu, di samping dia dapat job search allowance tu, kita akan ada support tadilah yang saya cakap, program penempatan pekerjaan. Bila sebut program penempatan pekerjaan, kita akan buat job match dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan ni. Jadi kalau kata kita nampak ada skill gap di situ, maka pegawai perkhidmatan pekerjaan kita akan consult orang-orang bersyarah berkenaan untuk pergi training berdasarkan job preferred dia. Dia nak masuk kerja dekat mana, jadi apa kekurangan dia, kita ada pegawai perkhidmatan pekerjaan yang akan menguruskan kes-kes mereka ni. Ingat, di bawah PKSO ni, orang yang kehilangan pekerjaan ni, kita akan ada satu pegawai yang memang monitoring one by one. So pekerja ni akan direct dengan pegawai kita. Pegawai kita akan memberi khidmat nasihat sama ada pekerjaan, peluang pekerjaan yang ada, dan juga apa yang skill gap yang terdapat pada seseorang orang bersyarah tu. Maka pegawai perkhidmatan pekerjaan kita akan mengesyorkan kursus-kursus apa yang sesuai dia pergi. So dia akan hantarlah
work commitment plan ni kita akan bagi dekat dia. Dekat orang insurans ni. Maksudnya dia kena fulfill. Kena cari kerja apa semua. Sebab kalau nak dapat faedah allowance mencari pekerjaan tu, dia kena ada komitmen untuk kembali kerja. Kalau dia tak ada komitmen kembali kerja, maka no point sistem insurans pekerjaan ni diwujudkan. Sebab kita bukan hanya sekadar memberi allowance mencari pekerjaan. Kita nak orang tu kembali kerja. Itu yang paling penting. Sebab faedah ni kalau kita bagi semakin lama pun kita bagi, dia amount dia makin berkurang. Yang paling penting sekali pekerjaan tu yang kita nak dapat balik. So moving forward, kita akan pergi dengan dengan latihan lah. So selesai daripada latihan ni, dia akan pergi kepada program interview. Interview dengan majikan-majikan lah. So kita pun ada juga buat karnival pekerjaan. Kalau sekarang ni dulu Pekeso terkenal dengan papasan kemalangan di tempat kerja. Sekarang Pekeso juga organize open interview, buat mega job fair, karnival pekerjaan yang besar. Kita dah buat dekat macam tahun lepas kita ada buat dekat NU Central. Tahun ni kita pelbagai lah. Even virtual interview pun kita buat. So orang-orang yang kehilangan pekerjaan ni, kita panggil orang insurans ni, kita hantar dia pergi ke interview dengan sijil-sijil yang telah dapat daripada training tu, possibility dia untuk kembali kerja tu lebih tinggi. So itu konsep di bawah sistem insurans pekerjaan lah. So kalau kita tengok ni catat ahli permohonan latihan, orang yang kehilangan pekerjaan ni biasanya pekerja ni orang insurans ni, pegawai kita akan bagi tahu dekat mana yang kata nak mohon faedah, dan juga dekat mana training provider yang sesuai yang dia bagi. So di bawah EIS kita gunakan konsep train and place. Maksudnya orang kehilangan pekerjaan, kita train dulu, and then placement selepas interview tu lah. So konsep place and train. Okay. Dia akan memohon daripada, kalau kita tengok pekerja kehilangan pekerjaan, dia akan mohon faedah melalui EIS portal. Dia akan kemukakan 4 dokumen utama, iaitu surat pemberhentian, keduanya salinan kad pengenalan, ketiga salinan penyata bank, sebab kita bayar faedah ni melalui bank, dan yang keempat penyata gaji 6 bulan terakhir. Okey. Selepas daripada proses tu, semakkan pegawai faedah lah. So kita akan tengok pemberhentian yang dibenarkan. Sebab ada jenis pemberhentian yang kita yang orang tidak layak untuk mohon faedah SIP ni. Contohnya dia berhenti sendiri, tiba-tiba nak jadi suri rumah, maka tak layak lah. Tapi kalau disebabkan MCO, tiba-tiba company down, maksudnya dia dah tak boleh nak organize, ada juga downsizing, termination berlaku dekat situ, then maka dia layak. So kita tengok jumlah caruman. Jumlah caruman ni kadar minima pada permohonan pertama kalinya mesti kena ada sekurang-kurangnya 12 bulan caruman. Kalau 12 bulan caruman, dia akan menikmati faedah sehingga 3 bulan lah bantuan daripada faedah sistem insurans pekerjaan ni. So program penempatan pekerjaan ni yang saya cakap tadi ni, pegawai perkhidmatan pekerjaan ni akan bantulah mencari kerja, memantau keperluan latihan orang insurans. Jadi permohonan latihan vocational ni dibuat oleh orang insurans tu sendiri melalui sistem portal kita lah. So selepas permohonan dibuat, maka sistem kita akan generate, kita panggil surat jaminan kepada penyedia latihan. Jadi penyedia latihan akan terima surat, maksudnya surat kebenaran lah untuk menjalankan training untuk seseorang tu, dan penyedia latihan ni akan akan kontak dengan peserta-peserta yang terlibat dan jalankan kursus. So selesai daripada jalankan kursus, kita akan aturkan temu duga untuk orang-orang insurans ni, dan orang insurans kembali kerja. Alright. Itu di bawah sistem insurans pekerjaan. Ini yang kita cerita pasal penjana. Apa yang kita tahu berkenaan dengan penjana ni? Penjana ni adalah pelan jana semula ekonomi negara, iaitu kita panggil penjana. Okey. Ianya timbul apabila Malaysia terkena dengan pandemik COVID-19. Jadi ketika kita
melalui COVID-19 ni, kita terpaksa ada projek rancangan ekonomi, kita panggil package prihatin. So dekat situ ada subsidi upah. Kalau perasan dah mana-mana company yang terjejas, syarikat yang terjejas yang memerlukan subsidi upah, program pengekalan pekerjaan, Perkeso dah tolong dah di peringkat situ. So peringkat pemulihan pada bulan seawal bulan 5 kita nampak kita nak start balik. Dan program saringan Perkeso kita dah perkenalkan untuk setidak-tidaknya mengurangkan beban kepada majikan dari segi saringan saringan untuk pekerja-pekerja untuk kembali kerja lah. Okey, dalam masa sama juga pada bulan 5, bulan 6, bulan 7 adalah tempoh yang paling kita kata peak lah untuk kehilangan pekerjaan. Dan kerajaan memerhati dekat sini bahawasanya orang majikan banyak buang pekerja dan peluang pekerjaan ni tak ada. Macam mana kita nak suntik semula majikan-majikan ni supaya terus kembali membuka balik jawatan kosong, mengambil pekerja balik. Maka di bawah penjana kita memperkenalkan hiring incentive. Itulah yang kita nampak hiring incentive yang tuan-tuan perempuan dengar lah pada masa ni. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Hiring incentive ni. Hiring incentive ni dia sebenarnya insentif galakkan pengambilan pekerja dalam bahasa pasal lah. Tapi kalau bahasa sebetulnya insentif pengambilan pekerja. Apa dia insentif pengambilan pekerja ni? Di bawah penjana kita bagi insentif kepada majikan yang menawarkan pekerjaan kepada golongan apprentice, golongan 40 tahun ke bawah, golongan 40 tahun ke atas dan juga kumpulan OKU. Yang mana ketiga-tiga ni dia ada faedah yang berbeza. Okey, kalau dia ambil pekerja apprentice, dia layak menerima RM600 selama 6 bulan. Yang keduanya, kalau kata dia ambil pekerja bawah umur 40 tahun, majikan ini layak menerima RM800 sebulan. Yang ketiganya, yang tadi kumpulan OKU dan juga 40 tahun ke atas, Perkeso akan memberikan RM1,000 selama 6 bulan kepada majikan-majikan yang menggajikan pekerja. Walaupun dekat dalam ni kita kata 15 Jun onward, sebenarnya kita buka semula kepada majikan-majikan yang menggajikan pada 5 Jun dan ke atas. 5 Jun dan ke atas, maka majikan dah layak dah mohon hiring insentif. Okey. Insentif ni galakkan ambil bekerja tau. Okey. Jadi di samping insentif yang kita bagi ni, dia tidak lengkap tanpa training. Sebab orang baru masuk kerja mesti at least nak training. Dan di situlah peranan training seperti daripada Uni Razak terlibat dalam program penjana ni. So Uni Razak salah satu penyedia latihan yang berdaftar di bawah Perkeso dan menawarkan kursus-kursus yang sesuai kepada mengikut industri. Sebab kursus-kursus yang nak ditawarkan di Perkeso ni, yang melalui program penjana ni, kita bawa kepada jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa ni menilai kursus-kursus ni ada keperluan di peringkat industri. Jadi itu yang diperkenalkan sekarang lah. So biasanya step yang pertamanya majikan akan kena buat, dia akan iklankan dulu jawatan kosong dekat dalam portal pekerjaan kita, iaitu portal My Future Job. Dan keduanya, apabila seseorang tu dah masuk kat dalam pekerjaan, maka dia kena daftar dekat dalam sistem caruman Perkeso, iaitu kita panggil sistem ASIS. Selepas dua proses ni dah selesai, majikan perlu mohon hiring insentif di Penjana Kerjaya. Itu kita ada Penjana Kerjaya.perkeso.gov.my, maka majikan masuk dekat dalam tu memohon hiring insentif. Apabila approve dia hiring insentif, maka pekerja-pekerja yang kita daftarkan tadi
layak untuk kita hantar training. Semua ada dekat dalam portal Penjana Kejaya ni. So kita tengoklah, kalau seseorang tu, contohlah kita ambil pekerja tu yang berada di Perak dan lokasi pekerjaan ini di Kuala Lumpur, maka untuk orang tu kita layak memberikan mobility assistance sebanyak berapa ratus ringgit, RM600 untuk Semenanjung. Dia ikut pada kilometer, 100 kilometer je daripada rumah pekerja tu nak datang ke tempat kerja yang baru yang majikan tawarkan ni. So majikan dah boleh mohon mobility assistance kepada pekerja tu lah. So duit dapat, kita akan salurkan kepada majikan akan bayar kepada pekerja tu. Sebab pekerja tu datang daripada jauh kan. So mungkin kos perpindahan dia, kos nak datang dia tu tinggi. Kita galakkan pekerja-pekerja ataupun orang-orang berinsurans yang berada di luar kawasan bandar untuk datang ke bandar untuk bekerja lah. That's why kita sediakan mobility assistance lah. So selepas dia pilih dari segi kategori Hire Malaysia ataupun mobile assistant, dia boleh hantar dia pergi training. So training kita tawarkan di penyedia latihan yang berdaftar di bawah Perkeso, di bawah penjana yang sekarang ni. Kita allow maksimum khususnya adalah 30 hari. Okay. Khususnya kita kena buat secara hands on. Kalau saya difahamkan hari ni kita daripada daripada sektor taska ataupun pendidikan awal kanak-kanak. So saya melihat di sini pun trend yang sekarang ni permohonan latihan daripada majikan-majikan pun banyak saya nampak pergi ke program yang ni lah, especially daripada taska. Even though Sabah Sarawak juga memerlukan program-program ni. So bila dah hantar pergi training, so training provider kita akan bayar lah. Okay, maksimum kita bagi RM4,000 lah kepada seorang peserta, sehingga RM4,000. Tapi untuk satu kursus ya, kalau satu kursus tu tak sampai RM4,000, maka dia sekali je boleh mohon. Tapi kursus-kursus yang kita tawarkan tu sebenarnya sehingga RM4,000. Dalam masa sama juga peserta-peserta yang hadir ke latihan ni, kita bagi allowance latihan. Allowance latihan sebanyak RM30 kita bagi ikut sehari lah, RM30 sehari. Kalau kursus tu 10 hari, maka RM300 lah. Kita akan bayar kepada majikan dan majikan akan salurkan kepada pekerja-pekerja berkenaan lah. Itu di bawah penjana. Okey. Ini yang saya cakap tadi, program insentif pengambilan pekerja ni. Ni hiring insentif ni. Gajikan pekerja je, kita akan bayar RM600. Bagi kategori 40 tahun ke bawah, kita bayar RM800. Bagi kategori 40 tahun dan ke atas, kita bayar RM1,000. Ini sebulan yang kadar ni. Tapi kita bayar selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Dan untuk makluman juga, untuk penjana ini, golongan perantisan ni, dia tidak layak untuk menjalani latihan. Yang layak menjalani latihan ni adalah kumpulan-kumpulan yang 40 tahun dan ke bawah dan juga 40 tahun ke atas atau OKU. Ini sahaja kumpulan-kumpulan yang layak menjalani latihan lah, yang dapat latihan daripada di bawah penjana lah. Sebab perantisan ni kita takrifkan di bawah Akta Kerja sendiri pun ianya adalah satu kontrak kepada pekerja-pekerja untuk menjalani latihan di industri tersebut, untuk dipasarkan dalam industri tersebut. Dia some sort like macam program SLDN, lebih kurang macam tu, SLDN, SLIM. So dia program-program yang kata on job training, okey, habis daripada tu dan dia akan dipasarkan di mana-mana industri. That's why pada masa ni perantisan tidak layak untuk menerima latihan lah di bawah penjana. Tapi untuk pekerja-pekerja kita ambil, contohlah fresh graduate, kita dah ambil permanentkan dia ataupun kontrak selama 12 bulan. Dia orang ni akan layak untuk menerima latihan di bawah Perkeso lah yang kita tawarkan. Okey. So catat alih latihan daripada majikan yang mengikuti program Hiring Malaysia lah. Dia punya konsep place and train.
Sebab dia kena menggajikan pekerja dulu dan kemudian dia baru boleh hantar training. Ianya berbeza dengan sistem insurans pekerjaan yang saya sebut sebentar tadi. Orang kehilangan pekerjaan, kita hantar train dulu, dan lepas train baru kita buat placement. Tapi di bawah penjana ni konsep dia adalah place and train. Jadi majikan mesti menggajikan pekerja tersebut dan memohon hiring insentif dan baru boleh menjalankan latihan. Okay. So di sini dia akan daftar, macam saya cakap tadi, dia akan daftar dekat dalam portal caruman kita. Setiap pekerja yang ada caruman SOCSO ni akan didaftarkan di portal, kita panggil portal ASIS. Biasanya HR akan tahulah. Bila dia daftar, selesai daftar dalam tu sebagai pekerja dia, so dia tak ada dah komitmen letter kata saya akan menggajikan pekerja ni. Sebenarnya pekerja tu memang dah digajikan. Jadi majikan pula akan masuk dekat dalam penjana kejayaan ni lah, akan mohon hiring insentif. Saya nak dapatkan insentif lah, saya baru rekrut dalam 5 orang. Jadi 5 orang ni dia akan masukkan dekat dalam sistem penjana kejayaan. Jadi pekerja existing yang ada, contohlah yang digajikan sebelum 1 hari bulan 6, nak masuk dekat dalam sistem penjana kejayaan, sistem memang not allowed. Bagi pekerja yang selepas daripada 1 hari bulan 6 tu, pekerja tu akan dia akan boleh pilih lah dekat dalam sistem penjana kejayaan ni. Sebab kategori-kategori ni je yang layak untuk menerima insentif pengambilan pekerja ni, hiring insentif ni. Okay. Selesai daripada mohon hiring insentif, dia akan ada kelulusan untuk seseorang tu layak hiring insentif ataupun tidak. Selesai daripada layak layak hiring insentif, maka majikan dah start dah pilih training, nak hantar training di mana. Dia pelbagai training, bukan setakat Unirazak yang ada dalam ni, dan ada pelbagai lagi. So kalau yang spesifik untuk pendidikan awal kanak-kanak mungkin ada di bawah Unirazak. Tapi portal ni memang kita terbuka. Kita boleh tengok by nama penyedia latihan, atau kita type tajuk latihan tu sendiri. Kita boleh pilih pelbagai kursus yang ditawarkan. Buat masa ni kita ada lebih kurang lebih daripada 6,000 kursus yang kita daftarkan di dalam sistem perjalanan itu sendirilah. Okey. Selesai je mohon latihan dan kita buat kelulusan daripada unit latihan, maka kita akan keluarkan guarantee letter kepada Unirazak lah, selaku penyedia latihan, kebenaran untuk menjalankan latihan. Biasanya kita bagi dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan ni maksudnya bukan training tu kena buat dalam tempoh 3 bulan tu. Maksudnya tempoh dia 3 bulan nak kena buat training tu. Kita bagi masa selama 3 bulan tu untuk penyedia latihan ni pilih tarikh yang sesuai untuk menjalankan latihan lah. Not fair kalau kata kita bawa keluar surat jaminan, tiba-tiba kita letak specific date dekat situ, dan mungkin dia akan bercanggah dengan setiap training provider lah. Training provider dan memang dah ada jadual ataupun takwim bersama dengan program-program yang lain. Jadi bila kes rujuk kepada mereka ni, kita memberi kelonggaran lah. Kita membenarkan kursus secara bersemuka dijalankan dalam tempoh PKPB. Namun kita ingatkan dia tertakluk juga dengan MKN. Kalau MKN kata kawasan tu isytihar sebagai tempat PKPD, maka tak boleh lah. Jangan pula tiba-tiba kata apa keso kata benarkan time-time MCO ni. Sebenarnya kita tak benarkan pun kan. Kita memberi kebenaran, cuma tertakluk kepada arahan MKN sebab Majlis Keselamatan Negara adalah yang tertinggi dekat dalam negara ni, majlis yang tertinggi, maka kita kena ikut follow the regulation lah. Okay. So GL dah keluarkan tarikh, tetapkan tarikh, maksudnya penyedia latihan ni sama ada kontak dengan biasanya kontak dengan company ataupun peserta lah. Set tarikh dan kursus dijalankan. Itu serba sedikit di bawah penjana lah, flow untuk dia menjalani latihan. Okay. Lepas daripada kursus dijalankan, kita lihat ni catat ahli permohonan bayaran lah. So penyedia latihan akan buat claim dekat kita lah. Melalui sistem penjana kejayaan juga, kita ada modul khas kepada penyedia latihan untuk dia login, dan setiap peserta-peserta tu dia akan klik lah
claim khusus dia. Waktu permohonan yuran khusus ni, dia akan claim lah berapa bil yang dibayar, yang telah dibuat lah. Dia berdasarkan kehadiran peserta. Kalau kehadiran peserta tu 2 hari, khusus sepatutnya 4 hari, kita akan bayar pada 2 hari yang dia hadir tu je. Yang 2 hari yang dia tak datang tu kita tak bayar. Itu di bawah penjana punya ni lah. So penyedia latihan perlu kemukakan invoice kepada kita dan laporan akhir khusus. Biasanya laporan akhir khusus ni kita akan cerita sinopsis ataupun summary rumusan kepada latihan yang kita jalankan. Keduanya laporan bergambar kita, dan ketiganya senarai kehadiran. Kita nak memastikan 3 tu ada kat dalam tu. So bila penyedia latihan buat permohonan yuran khusus, automatic sistem ni secara automatik dia akan kira allowance khusus ni. Laporan kehadiran dengan salinan sijil khusus ni dia dah hadir dah kat dalam tu. So bila penyedia latihan submit je ke permohonan yuran latihan ni, unit latihan akan proses 2 allowance ni serentak. Satu yuran, satu allowance. Yuran khusus kita akan bayar kepada penyedia latihan lah, manakala allowance khusus ni kita akan bayar kepada majikan untuk majikan salurkan kepada ni lah peserta-peserta yang hadir khusus tu. Okey, tu flow dia. Yang ni latihan vocational di bawah sistem insurans pekerjaan. Ini lebih kepada SIP tadilah. Requirement dia mesti kena ada 12 bulan terima faedah, ataupun orang tu dah kembali kerja, selepas 6 bulan kembali kerja pun dia pun layak pergi training. Ini di bawah SIP lah, bukan penjana. Tadi ni penjana. Yang ni lebih kepada SIP tadilah, place and train. Itu di bawah penjana yang kita buat lah. So kita juga dekat sini kita ada training recommendation daripada pegawai perkhidmatan pekerjaan. Kita ada juga psychometric test. Kita nak tengok kecenderungan orang tu minat memasak, takkan kita nak hantar pergi kursus repair kereta kan. Jadi kita kena ikut kesesuaian orang tu. Kita akan ada test lah kepada orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi ini tak tertakluk kepada di bawah sistem penjana tau. Ini lebih kepada EIS lah. Okay. So kita banyak dah latihan vocational. Kita ada engagement dengan JMTI, ada di bawah MOHR ni ada banyak lah. So kita dah banyak kembangkan lagi. Kita ada juga penyedia latihan swasta yang berdaftar bawah kita, yang menawarkan khusus-khusus kepada kepada orang insurans, dan juga di bawah penjana ni menawarkan khusus kepada majikan-majikan yang nak hantar pekerja dia. Tapi existing worker tak layak tau. Jangan confuse. Itu kalau existing workers, kalau nak pergi latihan, mungkin boleh tanya dengan HRDF di bawah program HRDF. Tapi di bawah Perkeso ini adalah lebih kepada insentif pengambilan pekerja itu sendirilah. Okay. Ini lebih kepada permohonan sebagai penyedia latihan. Okay. Penyedia latihan boleh pergi dekat kita punya portal lah. Sekiranya kalau ada penyedia latihan di luar yang berminat nak tawarkan khusus selain daripada Uni Razak, so kita alu-alukan. Inilah program-program kita, flow yang kita ada. Setiap permohonan tu kita akan bentangkan dekat dalam jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa latihan ni bukanlah datangnya daripada pihak Perkeso. Dia datang daripada pelbagai agensi. Dia ada daripada JPK, KTM, daripada pelbagai lagi agensi-agensi. So bila dia dah bersidang, dia tengok ada keperluan khusus yang permohonan daripada penyedia latihan ni dibawa masuk dekat dalam penjana, maka kita akan keluarkan surat tawaran dan juga kontrak perjanjian, dan khusus pun kita akan upload dekat dalam sistem. Okay. So saya ingat itu je kot daripada kita punya daripada slide saya ni. Mungkin ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan hiring incentive yang boleh saya Okey, Cik Sazwan, kita ada beberapa soalan ni dalam kita punya chatting ni. Okey. Kalau Cik Azwan boleh nampak, kita pergi soalan pertama sekali tu. Dia tanya. Okey. Alright. Dia tanya, ini bukan, ini the chain ni tak apa. Kita ni maksud program untuk pekerja baru ke? Betul, iaitu yang pertama soalan dia tu. Okey, maksud pekerja baru ni, ini untuk pekerja yang baru saja.
Pekerja yang sedia ada tak boleh. Okey. Sebab pekerja baru ni yang baru dilantik start bekerja 5 Jun dan ke atas. Itu layak. Dan saya terlupa pula bagi tahu program penjana penjana kita ni berakhir pada 31 hari bulan 12. Contohlah kata kita dah ambil dah bulan 6 itu hari, kita pun tak tahu pasal penjana ni. Bulan ni baru tahu, layak rupanya kita dapat hiring insentif. Boleh mohon, tak ada masalah. Mohon dekat kita punya penjana kejaya tu. Sebab pekerja-pekerja ni pun kita dah daftar dekat dalam ni kan, dekat dalam sistem caruman kita. Cuma satu lagi kena buat adalah kena iklankan jawatan kosong. Iklan jawatan kosong ni sangat penting. Kalau tak iklan, maksudnya sistem kita ni, sistem penjana ni akan tengok dua perkara utama. Pertamanya iklan jawatan kosong, satunya adakah pekerja ni dah didaftarkan dekat dalam sistem caruman. Kalau dua-dua ni fulfill, maka layaklah dia menerima hiring insentif. Jadi ini untuk pekerja baru, yang ni lah pekerja baru yang dimaksudkan adalah pekerja yang dilantik selepas 5 hari bulan 6 tahun 2020. So kita tengok soalan yang berikutnya, siapa tu perantis? Perantis ni sebenarnya yang kategorikan perantis ni adalah majikan tu sendiri. Dia tidak ada golongan umur. Kadang-kadang majikan tu sendiri buka jawatan kosong tu, dia letak perantis. Sedangkan yang masuk tu orang umur 30 ataupun 40 tahun. Sebenarnya perantis ni di peringkat awal, lepas daripada kita panggil fresh graduate kan. Jadi bila kita sebut fresh graduate ni, waktu tu lah yang kata peralihan daripada zaman universiti nak ke tempat kerja, itu dalam tempoh tu lah kita panggil perantisan. So mungkin saya boleh kata kat sini dalam lingkungan dalam 18 hingga ke 26 tahun, 27 tahun, mungkin macam tu. Kalau ambil hiring insentif, wajib ke hantar staf latihan? Tak wajib. Tapi ini adalah satu kelebihan. Kalau kata kita dah bagi insentif ni, kita datang package. Kalau tak nak hantar latihan pun tak apa. Kalau mohon latihan, alhamdulillah. Maksudnya dia lagi bertambah mahir lah. Bukan sekadar dia tahu sahaja pengurusan mengendalikan kanak-kanak ataupun berkaitan tu. Dia boleh pilih khusus yang lain. Contohlah kata dia nak buat pemantapan dari segi pengurusan pejabat. Pun ada juga khusus tu ditawarkan di bawah PKSO. Jadi tak salah untuk tak ambil. Dan kita lagi mengalu-alukan, dah ambil hiring insentif, ambillah sekali latihan. Okay. Definisi perantis, ni saya pun dah jawab yang atas tu tadi. Adakah pekerja yang diambil perlukah habiskan training baru boleh mula kerja? Tak juga. Sebenarnya orang pekerja tu dah masuk kerja dah pun, dah dengar dah, maksudnya kita kata dekat sini dia dah mungkin dah orientasi ataupun dia dah masuk kerja pun. Dan selepas daripada tu, kes dia dah diluluskan di bawah hiring insentif. Dan majikan pun baru boleh hantar. Dia tak kisah, maksudnya mesti yang syarat dia adalah mesti masuk kerja dulu. Bukan training dulu baru pergi kerja. Ni di bawah penjana ni lah. Okay. Adakah pengambilan pekerja bersyarat pekerja yang diambil semula selepas PKP? Pengambilan pekerja bersyarat. Okey, pengambilan bekerja bersyarat ni kita tak ada tetapkan syarat. Dia ada, kita kena ada gap 2 bulan sebelum dia bekerja dengan tempat kita tu. Contohlah pekerjaan baru dia tu masuk pada 5 bulan Jun. Kita akan kena pasti 2 bulan ke belakang tu dia tidak bekerja dengan syarikat lain. Kita kata penganggur. So penganggur ni kalau 2 bulan lebih tu maksudnya dia layaklah hiring insentif. Bukan apa, kalau kita buka bulan ni hilang kerja, bulan depan masuk kerja apa semua, dia seumpama macam kita membuka ruang kepada majikan sengaja memberhentikan pekerja dan masuk dekat subsidiary yang lain untuk claim hiring insentif lah.
Ini apa yang ketetapan yang dibuat ni adalah daripada MOF sendirilah. Okey. Rasanya sambil kerja kami dah ada 2 orang ambil bawah my future job ni. Okey. Kalau dah sambil kerja dah ada 2 orang dah ambil, mohon hiring insentif. Boleh dapatkan slide? Boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan share dengan Puan Ros nanti. Puan Ros mungkin boleh bagi kepada peserta-peserta yang terlibat kot. Okey, boleh, insyaAllah. Okey. Kita tengok yang lain pula ni apa ni. Kalau pekerja dah mula bekerja Julai, dah mula caruman, baru nak mohon insentif. Adakah tetap perlu iklankan jawatan? Ya, jawatan kena iklankan juga. Dia macam ni sebab hiring insentif ni adalah dana daripada kerajaan. Jadi bila dana daripada kerajaan ni, kita nak tahu dengan hiring insentif yang diumumkan oleh kerajaan, berapa peluang pekerjaan yang wujud. Macam mana kita nak tahu peluang pekerjaan yang wujud? Kalau kata majikan tidak iklankan jawatan kosong, daripada situlah kita memang mewajibkan majikan-majikan kena iklankan walaupun pengambilan dah libat. Okey. Okay, kalau pekerja yang dah lama boleh apply ke? Tak boleh. Sebab ini pekerja untuk 5 Jun dan ke atas. Jadi kalau kata existing staff yang nak menjalani latihan, mungkin boleh tengok saluran penjana yang lain, mungkin di bawah HRDF atau macam mana. Tapi HRDF saya tahu dia boleh reskilling existing worker lah. Okey. Bagaimana pekerja baru yang majikannya tak pernah daftar perkeso sebelum ni? Adakah layak untuk memohon bagi staf tersebut setelah namanya didaftarkan dengan SIP oleh syarikat baru? Pekerja baru yang majikannya tidak pernah daftar perkeso. Okey, yang tak pernah daftar perkeso ni, dia kena daftar sebelum 1 bulan 6. Kalau dia tak daftar 1 bulan 6, contoh daftar selepas 1 bulan 6, dia tidak dibenarkan. So kita tak nak majikan sengaja wujudkan company untuk dapatkan hiring insentif ni lah. Ni hasrat MOF lah. Walau bagaimanapun kita dalam situasi tertentu ada juga orang menjadi satu keperluan. Dia baru set up company, dah tengok hiring insentif, dia nak ambil lah. So dia ada permohonan juga dekat dalam tu. Tapi untuk yang kata memang contohlah kata bulan 9, bulan 10 baru set up company, tiba-tiba nak buat masa ni tak ada lagi lah. Okay, gaji minima untuk dapat insentif adalah 1,200, betul dia. Bagaimanapun PKPB macam tadika memang tak mampu bayar penuh. Kalau hanya carum dengan 600 gaji insentif. Jadi macam mana ya? Alamak, bila kalau kata gaji, okey, nak mengurangkan gaji apa semua ni sebenarnya tertakluk kepada persetujuan pekerja tu sendiri. Kalau pekerja setuju, maka tak menjadi masalah kepada majikan untuk bayar gaji RM600 pun. Tapi pekerja kena setuju. Insentif kita memang bagilah. As long kita tengok ada caruman, kita akan bayarlah. Kan? Okay. Adakah calon yang diambil mesti yang berdaftar di My Future Job? Ya, betul. My Future Job. Dengan peserta-peserta sekali kena daftar kat My Future Job. Kalau dia tak iklan jawatan kosong ni, orang tu tak daftar My Future Job pun pelik juga. Kan? Dia mesti kena ada supply and demand. Supply daripada daripada pekerja, demand daripada majikan lah. Okey, iklan jawatan kosong di mana ya? Bagi nak fulfill syarat sistem penjana ni. Iklan jawatan kosong ni dekat My Future Job. Sekarang ni kita dah tak nampak dah Job Malaysia. Job Malaysia dah digantikan dengan My Future Job. So, My Future Job adalah the single window yang mana untuk pekerja-pekerja mencari pekerjaan buat masa ni. So, boleh type myfuturejob.gov.my untuk kita daftar sebagai majikan ataupun kita mendaftar sebagai pencari kerja lah, job seeker. Pendaftaran ni free. Sama juga macam Job Malaysia free. Nak iklan jawatan kosong pun free, tak ada masalah. Dan kita ada pegawai-pegawai juga yang memantau majikan-majikan ni. Contoh, so ni baik ya.
Pekeso pun tolong juga. Majikan-majikan ni, contohlah kata nak buat open interview, kita pun tolong juga majikan-majikan organize open interview, sama ada virtual ataupun kelas, kita buat untuk majikan lah. So, kita bantu sekali dari segi open interview, kita bantu. Nak mohon hiring insentif pun kita akan ada pegawai, akan tunjuk ajar nantilah. Okey, majikan boleh ambil ke training yang ditawarkan? Majikan majikan tak faham maksudnya. As long dia dia bukan director lah kan. Director dia tak layak pun carum bawah ni. Dia akan pergi skim pekerjaan sendiri lah kot. Kalau pekerja je dia layak. Even though dia bekerja tu sebagai HR ke, dia layak. Okay. Latihan ada tempoh tertentu ke nak masuk terus kena pergi latihan? Kalau hiring insentif lulus, majikan mohon latihan, kita tak sampai 3 hari je kalau mohon latihan ni, dan JL terus hantar kepada penyedia latihan, dan penyedia latihan yang akan call nanti untuk tetapkan tarikh. Okey. Sekiranya syarikat baru ditubuh tapi belum beroperasi, cuma tengah cari pekerja, boleh apply tak? Tengah cari pekerja ni, dia tengah cari kerja tak ada masalah. Kita tahu pekerja tu masuk kerja baru boleh mohon. Konsep kita dah dapur diri, memang kita benarkan untuk mohon. Tengah cari kerja, mohon pun tak guna sebab orang tu pun tak didaftar dekat dalam sistem caruman kita. Jadi dia tak balance. Dia baru masuk dekat dalam My Future Job je, baru cari pekerja, tak operasi lagi. Tapi bila dia dah masuk, kita dah daftarkan dekat dalam sistem caruman kita, maka dia layak lah untuk mohon latihan ataupun hiring insentif. Okey, salam Pasal Azhar. Waalaikumsalam. Jika dah iklankan, kemudiannya diberi surat tawaran mula kerja 1 Januari 2021, boleh ke mohon hiring insentif? Hiring insentif layak mohon sehingga 14 Disember. Hiring insentif layak mohon sehingga 14 Disember 2020. Selepas daripada tu, training boleh mohon tarikh akhir adalah 31 bulan 12 tahun 2020. Sekiranya surat tawaran masuk kerja pada 1 Januari, maka ianya pergi dekat dalam penjana 2.0. Ni penjana 2.0 lain pula syarat dia. Saya tak boleh nak review lagi sebab benda masih di peringkat pembuat dasar lagi. So dari semasa ke semasa kita akan update dekat dalam website kita. Boleh layari website Pekeso ataupun EIS Center untuk tengoklah berita-berita terkini lah daripada Pekeso berkenaan dengan hiring insentif untuk tahun 2021 ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya dah daftar perantis, tunggu 6 bulan baru boleh daftar balik pekerja tu. Full time untuk mohon insentif 800. Kalau dah daftar 6 bulan, so kita ambil 6 bulan tu. Ya betul. Dan untuk mohon insentif 800 tu, ya, selagi mana sebelum 14 bulan 12 lah. Kalau lepas daripada 14 bulan 12 tu, sistem kita nak klik permohonan tu dah tak boleh dah. Just pantau orang untuk nak hantar training je. Boleh login, tapi bahagian training tu boleh pilih pekerja untuk ni. Okey? Saya boleh. Okey. Bagaimana kalau ambil pekerja pada bulan 3 tapi bulan 7 baru carum? Tak boleh. Dia ambil pekerja, kita akan tengok juga caruman dia. Sebab kita akan tengok juga tarikh dia lapor diri lah. Kan? Jadi sempat tak lagi carum untuk pekerja sebab tak boleh. Sebab kalau kita dapat detect kalau masuk bulan 3, kita akan collect balik caruman tertunggak tu. Kalau pekerja tu start bulan 3, maksudnya bulan 3 pun kita dah start collect caruman lah. Walaupun dia daftar dari 4, kita akan collect balik. Let's say saya dah ambil staff under ni, tak sampai 6 bulan dia resign. Apakah prosedur kad Pekeso yang kita kena buat? Bulan keempat dia dah resign. Okey. Untuk kes-kesnya ni,
sebab kesok ni bukannya tiap-tiap bulan kita mohon hiring insentif ni. Once kita dah mohon sekali, bulan kedua kalau kita nampak ada caruman, maka bayaran berikutnya akan kita bayar kepada majikan tersebut. Tapi contohlah kata bulan yang keempat tu dia dah berhenti. Apa yang perlu dibuat oleh majikan adalah kemas kini dekat dalam sistem caruman kita, orang ni telah berhenti kerja. Maka kita tidak salurkan lagi dah bantuan kepada majikan tu lah untuk pekerja tersebut lah. Yang lain tu kita akan proceed dah. Macam tu. So mungkin saya rasa dah jawab soalan yang lain. Ni. Lama. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya daftar hiring insentif jika pekerja tersebut saya dah daftarkan untuk PSU 2.0? Hiring insentif pekerja tersebut didaftar program subsidi upah dia lain. Hiring insentif ni yang galakkan kita dah okey dah. Kita dah bagi tahu hiring insentif ni dah boleh mohon. Tapi kalau kata PSU ni dia untuk sektor-sektor yang terjejas akibat sektor yang tak dilarang beroperasi kan. Terutamanya taskar, maksudnya boleh je, tak ada masalah. Mohon je. Kita tak ada masalah untuk tu. Okey, ada soalan yang lain? Pengambilan pekerja untuk dapat insentif sampai 31 Disember sahaja ke? Atau tarikh iklan jawatan kosong dan pengambilan pekerja? Tarikh pengambilan pekerja ni mestilah dia pengambilan pekerja ni dia akan berlaku, contohlah kata dia ambil pekerja ni pada 14 hari bulan Disember. 14 Disember juga dia mohon, dia akan daftar dalam sistem caruman kita, dan 14 hari bulan juga dia akan mohon hiring insentif, tak ada masalah. Tapi sampai 31 bulan tak ada dah. Yang sampai 31 bulan 12 ni permohonan latihannya. Yang permohonan untuk hiring insentif ni adalah sampai 14 Disember. Yang selebihnya kita tunggu FAQ akan datang. Bermula 1 hari bulan 1 2021, dia akan ada hiring insentif yang baru. Hiring insentif 2.0. Yang mana dia tak kira umur ni dah. Dia akan ada difference sikit, a bit different. Tapi untuk penjana yang setakat hari ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan semua adalah berkenaan dengan yang ni lah, sampai program sampai 14 bulan Disember ni. Okey. Ada soalan yang lain? Mungkin ada apa-apa Puan Ros ni? Okey, saya rasa mungkin soalan tak masuk. Ada satu. Nak jawab ke Cik Azwan? Boleh. Sementara. Ada masa lagi ke? Saya okey je. Saya okey. Kita buka kita punya sesi ni sampai mereka dah jelas lah. Tapi saya rasa tak begitu lama. Mungkin by 12:40 the most lah maximum, dan kita boleh tamatkan lah session kita ni. So okay. Ada lagi soalan ni macam mana Cik Sazwan nak jawab ke? Boleh tengok ni. Ada lagi, jika saya baru nak iklankan Puan Zaitun. Okey, jika saya baru nak iklankan jawatan kosong bulan 12 ni, tapi staff tu saya dah ambil bulan Ogos. Layak tak dapat hiring insentif? Ya. Dah masuk kerja kan? Dah daftar dekat dalam sistem caruman kita kan? So layak. Boleh, sebab permohonan yang terakhir adalah pada 14 Disember ni. Hiring insentif sehingga 14 Disember ni dikiranya selepas daftar pekerja baru 5 hari bulan 6/20 betul. Maksudnya kalau kata 14 bulan tu baru tersedar lah, Masya Allah. Saya dah terlepas dah, hampir terlepas dah ni. Saya mohon, layak lagi. Bukannya kita tak ada halangan untuk majikan hantar permohonan untuk dapatkan hiring insentif lah. Cepatnya tutup. Hope ada lagi next year. Tunggu ada lagi. Sebab pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan baru ni dekat dalam Dewan Rakyat
sesi pembentangan belanjawan 2021 ada disebut berkenaan dengan hiring insentif penjana di bawah Perkeso diteruskan. Cuma syarat-syarat dia masih lagi dekat kita dalam penetapan, dan dari semasa ke semasa layari laman web Perkeso untuk tahu berkenaan dengan hiring insentif ni. Okey, sekiranya pekerja baru terdiri anak sendiri, boleh? Mohon ke tuan? Anak sendiri kalau pekerja kat situ, tak ada masalah. Kita benarkannya, as long pekerja. Pekerja dekat dalam syarikat tu. Okey, boleh saya tahu apa prosedurnya untuk pekerja untuk mendaftar dalam My Future Job? Dia macam portal pekerjaan Job Malaysia dulu, apa lagi, Jobstreet, LinkedIn, just masuk je dekat dalam tu, daftar email dan kemaskini profil. Okey, tuan, saya dah ambil staff My Future Job pada bulan Julai dan sudah lulus insentif mereka. Bolehkah saya masukkan nama mereka untuk mohon PSU 2.0? PSU ni saya tak mahir sangat. Tapi PSU ni as long you mohon, kalau lulus dia akan lulus lah, tapi takkan sorak, dia akan luluskan kepada yang layak je. Yang tak layak tu dia tak akan approve lah. Contohlah kalau kata kita hantar 10 nama, salah satu nama tu adalah yang mohon hiring insentif. Kalau kata dia tolak, dia akan tolak seorang tu je. Yang lain tu dia akan proceed untuk bayaran. Tuan, PSU ramai yang tak dapat lagi. Corporate case susah nak get through the line. Betul. Kita punya pembayaran, even though permohonan PSU adalah yang tertinggi. Ini untuk majikan-majikan yang terjejas pendapatan ketika COVID, kan? Ketika COVID ataupun ketika MCO ni. Jadi a bit slow, tapi kita tak adalah nafikan terus. Tapi kita akan time to time lah. Call Perkeso tu memang bukan kata kita tak nak angkat. Kalau line tu kita ada 50 orang yang jaga, tapi call yang masuk 2,000 call serentak masuk, memang dia akan beat traffic sikit lah. Yang tu memang kita pun akui lah. Kan? Okay, mungkin ada yang lain, soalan lain? Boleh tak saya nak share sikit? Alang-alang lah duduk dekat sini kan. Kita pun nak share berkenaan dengan kita punya EIS Center. Kita sebut EIS Center, tapi kita pun tak tahu apa benda tu. Sazwan cakap EIS Center, saya cuba share apa ni EIS Center. Sekejap So semua nampak ke EIS Center punya, kita punya ni? Saya nampak lah. Nampak Loss of employment Okey. Dekat sini, kalau tuan-tuan perempuan tak keberatan, layari kita punya website eiscenter.perkeso.gov.my. Dekat dalam ni ada cerita macam-macam berkenaan dengan sistem insurans pekerjaan, terutamanya program di bawah penjana, termasuklah PSU, hiring insentif. A bit lah saya nak cerita berkenaan loss of employment, kehilangan pekerjaan yang dilaporkan statistik sehingga 27 hari bulan November tahun 2020. Kalau ikutkan tahun lepas, kita ada kehilangan pekerjaan yang berdaftar bawah kita hanya lebih kurang dalam hampir 40,000 orang dalam tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kita mencatatkan sehingga 99,000 dah setakat 27 November ni. Dekat sini ada 56,956 daripada kumpulan lelaki dan kaum wanita 42,700. Maksudnya dah 2 kali ganda dah kenaikan dia. Dan kehilangan pekerjaan paling
tinggi yang dicatatkan adalah di Selangor. Keduanya Kuala Lumpur. Ketiganya adalah di Pulau Pinang. So, tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat sini. Kehilangan pekerjaan bulan bila yang paling tinggi? Macam saya cakap tadi, bulan Mei, Jun, Julai itu adalah tempoh yang paling tinggi kehilangan pekerjaan. Kita nampak trend pada bulan 10 kita start balik PKPB. Kita nampak a bit peningkatan sedikit pada bulan Oktober dan juga statistik pada bulan November juga naik. Kita faham dekat sini banyak inilah yang terjejas dan sektor yang paling tertinggi adalah manufacturing. Yang keduanya F&B accommodation, hotel lah. Ketiganya ni yang siapa yang bekerja di sektor retail, dia terlibat. So semua ni bukan saya tak masukkan dekat dalam slide, tapi tuan-tuan puan-puan boleh layari kita punya website macam dekat sini yang saya tunjuk ni, aiscenter.perkeso.gov.my. boleh dapat secara lanjut lah. Kita boleh tengok dekat sini berapa umur yang berapa yang paling banyak terkesan kehilangan pekerjaan ni. So dia boleh sort by Selangor. Kalau Selangor, kalau kita klik dekat Selangor, dia akan keluar statistik di bawah Selangor sahaja. Ada juga statistik di bawah negeri-negeri yang lain. By klik dia akan nampak yang tu. Kita tengok trend di Selangor pada bulan Jun dan Julai pemberhentian kerja tinggi, dan pada bulan November memang meningkat. So kita nampak dekat sini. So total dia tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat sini lah. Jadi dekat sini pun ada wage subsidy program dari segi statistik. Dia ada popular skill apa semua. Mungkin saya boleh kongsikan dekat situlah berkenaan tu. Okey, ada apa-apa lagi? Tengok sekejap, saya tengok soalan lagi. Okay. Mana dia ada PSU 2.0 yang tak dapat lagi kau pergi. So okey, yang ni dah. Tuan kalau apply sekarang Perkeso akan bayar bulan-bulan lepas ke? Bulan ni saja. Let's say staff tu mula kerja bulan Julai. Kalau majikan pekerja tu mula kerja bulan Julai, tapi kita start tuntut contoh pada bulan Disember, maka bulan Disember ni kita akan bayar sebagai bulan pertama, bulan kedua bulan Januari, bulan ketiga itulah, dan sampai ke bulan berikutnya lah. Macam tu. Itu hiring incentive lah. Okay. Terima juga, tak begitu sabar. Okey, bagaimana nak iklankan jawatan di My Future Job? Ya, saya dah register tapi ada cuma bahagian permohonan kerja. Bahagian iklankan belah mana? Alamak. Kita mohon sebagai job seeker kot. Dia kena pergi dekat My Future Job ni, bahagian majikannya. Dia kalau salah rumah masuk, dia akan keluar boleh mohon kerja je. Dia tak boleh iklan jawatan kosong. Jadi biasanya kalau kita buka profil majikan ni, dia akan nampak majikan punya site lah untuk iklankan jawatan tu. Okey. Ada apa-apa lagi yang soalan nak tanya? Cik Chazon, kita ambil last question ni lah. Boleh, tak ada masalah. Last one, mana tu? Boleh ulang allowance latihan untuk pekerja yang dihantar untuk latihan. Okey. Allowance latihan ya. Okey, allowance latihan ni kita berikan di bawah penjana ya. RM30 sehari. Jadi penyedia latihan bukan bagi allowance ni. Allowance ni Perkeso yang bagi direct melalui akaun majikan, dan majikan akan hantar bayar kepada peserta lah. Penyedia latihan akan dapat yuran latihan, tapi permohonan untuk allowance latihan ni dibuat oleh penyedia latihan. Semasa dia buat permohonan yuran latihan tu, sistem kita dah automatik dah baca dah berapa hari peserta tu hadir khusus. Kalau penyedia latihan letak 5 hari, so 5 kali RM30 lah. So macam tu lah.
Okey. Menjawab ke soalan saya tadi, Puan Ros? InsyaAllah jawab. Okey, so saya rasa banyak lagi soalan-soalan ni. Mungkin kita dah tak sempat nanti nak jawab semua. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan yang dalam sesi taklimat ni boleh memajukan soalan-soalan tu nanti kepada pihak Dandara. Ya, Dandara Murni ataupun kepada Puan Rosita sendirilah. Ya. Okey, so boleh saya conclude lah Cik Sazwan ya, sebab dah pukul 12.32 dah. Right, so saya berterima kasih lah kepada Cik Sazwan sebab di last minute dan short notice juga Cik Sazwan sudi terima undangan saya ni untuk sama-sama berkongsi ilmu dan juga berkongsi maklumat lah mengenai program Penjana Kejaya, specifically on the hiring incentive program, ya. Okey, untuk tu sebenarnya secara saya concludekan lah jemputan yang pihak Unirazak dengan kerjasama Dandara salurkan ataupun majukan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam grup ni memang specifically untuk program hiring incentive. Jadi saya tengok berdasarkan soalan-soalan tadi tu, saya percaya most of our invitees here dah jelas lah sebenarnya program ini adalah untuk hiring incentive. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya dan saya summarizekan, insyaAllah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memohon program ini, basically dia memberi faedah kepada majikan itu sendiri, iaitu di mana majikan ini mendapat insentif kewangan daripada pekeso melalui hiring insentif tadi untuk meringankan bebanan majikan menggajikan pekerja, dan juga majikan ni dia dapat staff yang skillful sebab dia akan hantar staff tadi tu kan pergi training dan sebagainya. Dia dapat staff yang ada pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang diperlukan, dan juga yang penting juga tu majikan tak perlulah keluar duit nak hantar staff pergi training lagi kan. Alright, so untuk staff pula of course dia akan beri benefit untuk mereka kerana dia akan menjadi pekerja yang lebih berkemahiran. Dan kedua tu of course dia juga mendapat allowance harian sebanyak RM30 per day setiap hari lah jika staff itu menyertai ataupun menghadiri training ini dengan syarat sampai habis training itulah. Betul kan Cik Sazwan? Ya, betul. Okey, jadi dengan itu saya pun memang amat mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan perempuan dalam grup ini untuk sama-sama kita menjayakan program hari insentif ni. Cepat-cepat apply. Sebab apa hari insentif tadi Cik Sazwan dah kata by 14 of December dah tarikh tutup Cik Sazwan kan? Ya, betul. 14. Except for training nak apply boleh tapi sampai 31st of December 2020. Ya? Ya, betul. Okey. Alright, so saya nak mungkin nak jawab ada soalan yang saya nampak dalam grup WhatsApp, iaitu bila nak dijalankan kursus ni, berapa lama dan di mana. Saya nampak 3 question ni lah. Okey, bila nak dijalankan, sebenarnya kalau tengok dia punya permohonan ni berakhir 31 Disember. Jadi bila mana kita ada grup yang cukup, untuk satu grup kita anggarkan 30 satu kelas, kita akan terus conduct the class. Dia akan mengikut batch lah. Alright. So yang kedua tadi berapa lama? Berapa lama tu seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam poster kita. Untuk Professional Diploma in Early Childhood Education Management, kita buat program ini selama 16 hari. Dan program kedua, Professional Certificate in Preschool Education, kita buat selama 15 hari. Jadi 15 hari ataupun 16 hari kita tak buat secara orang kata berhari-hari lah. Kita tidak akan buat setiap hari program itu. Kita akan bahagikan mengikut masa, especially kita tahu working adults yang akan menghadiri program ni. Kita akan plankan program itu iaitu selepas waktu bekerja, iaitu after working hours,
dan juga pada weekends. Itu yang dirancang oleh pihak Unirazak. Okay. Dan bagaimana kita nak deliver the program, kita akan buat blended learning, iaitu kita buat face-to-face interaction. Face-to-face ni terbagi kepada dua lah, secara fizikal dan juga online. Alright. So physical, most of the time kita akan physical. Tetapi ada setiap bulan kita akan ada 1 hari untuk online face-to-face session. Tetapi saya nak juga highlight terpulang ataupun bergantung kepada permintaan kumpulan pada masa itu. Kalau mereka kata mereka nak fully online, and then we will cater that request. Dan kalau kata group tu memang prefer for the face-to-face physical interaction, and then we will go for that request depending on the situation. Sebab sekarang ni kita masih lagi menghadapi PKP, PD, PKPB dan sebagainya, and then kita akan sesuaikan kita punya mode of delivery ini bergantung kepada situasi. Ya?